Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sama-sama kita sambung pengajian tafsir kita dalam surah Yusuf pada ayat ke-88 sehingga ke ayat ke-93. Pada malam ini insya-Allah kita akan menceritakan mengenai dengan peristiwa bagaimana anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam mereka mula mengenali Nabi Yusuf yang sebelum ini kali pertama mereka pergi mereka tak kenal. Kali kedua mereka pergi mereka tak kenal. Tapi kali ketiga ni mereka pergi mereka cuba cam betul-betul rupa Nabi Yusuf rupanya benar. Yang dua kali mereka jumpa sebelum ini Raja Mesir adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka juga mengakui ke atas ketelanjuran, kesalahan, dosa yang mereka lakukan sebelum ini, dan Nabi Yusuf memaafkan kesalahan mereka. Kita lihat pada ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Kita lihat pada ayat yang kita sedang bincangkan, falamma dakhalu alaihi qalu, ketika mana mereka masuk berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Raja Mesir pada ketika itu, mereka menyatakan qalu ya ayyuhal aziz, wahai Raja Mesir, massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjah, telah menimpa kepada kami dan juga keluarga kami kemudaratan, kesusahan. Wajina bi bida'atin muzjah, kami bawa satu barangan yang muzjah, barangan yang tak ada nilai dah sebenarnya, barangan dah buruk, barangan terpakai dah buruk. Fa'awfi lanal kail, maka wahai Raja Mesir, timbanglah barang-barang buruk ini, wa tasaddaq alaina, kemudian kamu berilah sedekah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas jasa orang-orang yang berbuat sedekah. Pada ayat yang ke-89, sebelum tu suka saya sebutkan di sini, ad-durru bermaksud kemudaratan, iaitu kelaparan. Menimpa kepada kami, masana wa ahlana ad-durru, menimpa kepada kami dan juga keluarga kami wahai Raja Mesir, iaitu kelaparan yang teramat sangat. Jadi kami tukarkan bibidha'atin muzjah, iaitu dirham-dirham yang dah terpakai, dirham yang dah buruk, barang-barang buruk. Muzjatin daripada azja yuzji izja,
bermaksud dalam ayat Quran yang lain, dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan, alam tara annallaha yusji sahaban thiqalan thumma yu'allifu bainah. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'an fasalaka. Alam tara annallaha yusji sahaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusji sahaba, menggerakkan dengan cara yang halus. Awan-awan Allah Taala gerakkan. Jadi awan yang berada di atas kita ini, dia bergerak. Cuma kita tak nampak pergerakan dia. Nampak kadang-kadang nampak bergerak. Sebenarnya perarakan awan ini satu benda yang halus. Itu disebut sebagai azja yuzji. Fa'aufilanal kail. Wahai Yusuf, timbanglah untuk kami ini timbangan sesukatan, wa tasaddaqa alaina, dan bertoleransilah, bermusamahah, toleransilah terhadap barang-barang buruk kami ini. Mana kamu berilah sedekah kepada kami. Barang-barang ni kalau nak ikutkan tak ada nilai, tapi atas keprihatinan, keprimanusiaan kamu wahai Yusuf, berilah kepada kami makanan atas imbalan barang-barang yang telah buruk ini. Ataupun berilah sedekah kepada kami, iaitu kembalikanlah Binyamin yang mana telah ditangkap, maka lepaskanlah atas jasa baik dan sedekah kamu. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas, memberi pahala, sebaik-baik pahala kepada orang yang berbuat sedekah. Kemudian ayat yang berikutnya, Nabi Yusuf berkata kepada mereka sebagai satu celaan ataupun ancaman. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Nabi Yusuf mengatakan, adakah kamu tahu apa yang telah kamu buat terhadap Nabi Yusuf? Kamu pukul dia, kamu jual dia, kamu biarkan dalam perigi. Dan selain daripada itu, kamu buat macam-macam kepada Nabi Yusuf. Kamu tipu ayah kamu lagi, yang menyatakan kamu nak bawa bersiar-siar adik kami ni Yusuf. Last kali kamu biarkan mereka, kamu biarkan dia. Wa akhihi, dan juga apa yang telah kamu buat kepada adikku, iaitu Binyamin. Bagaimana kamu biarkan dia berseorangan? Asalnya dia ini adalah adik-beradik, si ibu sebapa dengan Nabi Yusuf. Bila mana kamu telah pisahkan aku dengan Binyamin, maka berseoranganlah Binyamin. Dan kamu telah hina Binyamin sehingga tak mampu untuk dia bercakap. Yastati' an yukallimahum illa bi'ajzin wa zillah. Sehingga dia tak mampu bercakap bersama dengan kaum. Sehingga Nabi Yusuf ini menekan mereka, memberi ancaman, tekanan kepada adik-beradik dia ni, sehingga menyebabkan mereka tak mampu untuk bercakap. Id antum jahilun, ketika mana kamu pada ketika itu jahil. Mana kamu tak tahu tentang, jahil ni mana tak tahu tentang keburukan perbuatan kamu, apa yang telah kamu lakukan. Nabi Yusuf mengatakan sedemikian, nampak seperti ancaman, nampak seperti celaan, tetapi sebenarnya inilah tahridan lahum ala taubah, sebagai satu motivate. Nampak perkataan Nabi Yusuf macam nak marah, nak keji perbuatan mereka. Sebenarnya itulah satu motivasi kepada mereka untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi mana pintu taubat masih terbuka. Dan wasyafaqatan alaihim, dan Nabi Yusuf memberi teguran, memberi ancaman ini kepada mereka kerana sayangnya Nabi Yusuf kepada mereka. Nabi Yusuf beri teguran, motivasi ini kepada mereka bila mana Nabi Yusuf melihat mereka ni seolah-olah kaku, tak mampu bercakap dah, sebab kena atas kepala mereka sendiri, tak mampu bercakap. Bukanlah sebagai celaan, bukanlah sebagai mengherdik perbuatan mereka, bukanlah nak menyatakan tentang untuk menghina mereka, tidak. Ayat yang berikutnya,
Mereka menyatakan, qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ayat ni bagi saya satu ayat yang cukup penting dalam kehidupan kita. Kita lihat apa dia? Qalu, mereka adik-beradik Nabi Yusuf berkata, selepas mana mereka nampak macam dah kenal lah, inilah Nabi Yusuf, bila mana nampak tanda-tanda yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka mereka berkata, a innaka la anta Yusuf, adakah benar sesungguhnya kamu ini Nabi Yusuf? Adakah benar kamu ini bernama Yusuf? Di sini diletakkan sebagai dua taukid, dua ayat penegasan. Inna, adakah sesungguhnya, kemudian la anta, benar-benar kamu ini adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Nabi Yusuf menyatakan, ana Yusuf, aku adalah Yusuf, wa hadha akhi, ini adalah Binyamin, adik-beradik seibu dan sebapa aku. Maka Nabi Yusuf menyebut perkara ini, mengenalkan diri, memberi pengenalan diri dia, dan juga wa tafkhiman li sya'nih, dan nak menyatakan kepada mereka, inilah jawatan yang disandang oleh aku sekarang ini, iaitu akulah Yusuf, sebagai ta'rifan, pengenalan diri kepada adik-beradik dia, akulah Yusuf. Wa tafkhiman li sya'ni, dan juga satu kebanggaan yang dulunya kamu buang aku, kamu sisih aku, kamu lempar aku dalam perigi, akhirnya aku berada di atas. Selepas mana aku dijatuhkan beberapa kali, selepas mana aku dibuang, bukan sekadar dibuang dalam telaga, dibuang daripada keluarga, dibuang daripada ayah aku, dibuang daripada adik-beradik aku, dibuang sehingga ke Mesir, sehingga orang jual aku. Last sekali Allah Ta'ala angkat aku berada di tempat yang tinggi, kamu semua datang berjumpa dengan aku. Qad manallahu alaina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kami, Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kami ini, bil ijtima' was salamah wal karamah. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kami. Nikmat apa? Yang pertama, dapat berkumpul. Yang mana dahulunya kamu nak aku berpisah daripada keluarga kamu, tapi satu nikmat Allah Ta'ala berikan, bukan sekadar kepada kamu, kepada aku, tetapi juga kepada ayah kita, iaitu Yaqub alaihi salatu wassalam. Kita akan bertemu satu hari nanti. Wassalamah, nikmatnya Allah Ta'ala berikan kepada kita semua dalam keadaan selamat. Walaupun ada di kalangan kamu berniat untuk membunuh aku, Nabi Yusuf kata, tetapi semuanya dalam keadaan selamat. Wal karamah, dan Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada aku dengan menaikkan darjat aku, menaikkan jawatan dan juga darjat aku berbanding kamu semua. Innahu man yattaqi wa yasbir. Maka pesanan Nabi Yusuf, kerana apa? Innahu, Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kami. Innahu, kerana man yattaqi wa yasbir. Syarat untuk mendapat nikmat, mendapat kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertamanya adalah kerana man yattaqi, siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam melakukan maksiat. Yang keduanya wa yasbir, bersabar dalam apa juga situasi, iaitu dalam mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlukan kesabaran. Melakukan ketaatan perlukan kesabaran. Menjauhi diri daripada maksiat juga memerlukan kesabaran. Nah, siapa yang bertakwa dan juga bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala sebutkan, sepatutnya fa innallaha la yudhi'u ajrahum, tapi Allah Ta'ala datangkan isim noun muhsinin, tak perlu letakkan kata nama, bukan lagi kata ganti nama. Sepatutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensia-siakan ganjaran mereka.
kata ganti nama mereka. Tapi Allah Ta'ala tukar, letakkan kata nama, iaitu ganjaran, bukan ganjaran mereka, ganjaran orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab apa diletakkan kata nama? Kerana untuk memberi peringatan al-muhsin, orang yang baik, berbuat baik ini adalah orang yang mengumpulkan dua sifat, iaitu pertamanya sifat taqwa dan yang keduanya adalah sifat kesabaran. Kemudian apa jawapan adik-beradik Nabi Yusuf? Mereka menyatakan pada ayat berikutnya, qalu tallah. Apa ayat dia? Iaitu pada ayat yang ke-91. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Qalu tallah, mereka berkata demi Allah, laqad atharaka Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberi kurniaan kepada kamu, memilih kamu dengan memilih kamu, memberi nikmat, iaitu rupa paras kamu lebih handsome, lebih cantik, lebih segak berbanding kami. Kemudian nikmat yang Allah Ta'ala juga pilih kamu, wahai Yusuf, kamalis sirah, iaitu perjalanan yang baik, sirah ataupun sejarah kehidupan yang baik untuk kamu. Tidak sekadar itu, wabil mulki wasultah, Allah Subhanahu wa taala juga beri kuasa, beri kerajaan kepada kamu, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain berbanding kami. Wa in kunna la khatiin, sesungguhnya kami ini benar-benar di kalangan orang-orang yang berdosa, yang telah kami lakukan perkara yang tidak baik kepada kamu, wahai Yusuf alaihi salatu wassalam. Khati'in bermaksud orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Berbeza dengan mukhti'in. Mukhti'in ni orang yang melakukan kesalahan juga, tapi orang yang mukhti'in orang yang melakukan, orang yang nak kebaikan, nakkan perkara yang betul, tetapi dia tersalah. Dia tersalah. Berbeza dengan khati'in, orang yang memang tak nak kebaikan, memang dia nakkan keburukan. Makna buat kesalahan dengan sengaja. Apa jawapan Nabi Yusuf? Ini ayat yang saya kira cukup penting, iaitu kesalahan yang mana di hadapan mereka Nabi Yusuf AS melihat, teringat kembali iaitu kenangan-kenangan pahit yang mereka melakukan kepada Nabi Yusuf AS. Apa jawapan Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yawm. Nabi Yusuf kata tidak ada celaan, tidak ada herdikan kepada kamu al-yawm, pada hari ini. Sebab apa Quran sebut al-yawm pada hari ini? Kerana madhinnah tathrib, kerana hari ini adalah tempat, ruang yang terbuka luas kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam untuk mencela, menghina, menjatuhkan mereka. Tapi tidak, Nabi Yusuf bagi tahu awal-awal, qala la tasriba alaikum al-yawm, iaitu tidak ada celaan hari ini untuk kamu. Walaupun hari ini aku boleh saja tak bagi makanan kepada kamu, pada hari ini aku boleh ungkit daripada A sampai Z apa yang kamu buat kepada aku. Pada hari ini juga aku boleh hinakan kamu, boleh penjarakan kamu, boleh buat bermacam-macam kepada kamu. Tetapi ini semua aku tak mau, dan aku tidak akan menghina kamu sama sekali pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, bukan sekadar ada ruang untuk menghina, menjatuhkan orang yang pernah buat jahat kepada Nabi Yusuf. Bukan sekadar itu, Nabi Yusuf tak nak cela, tak nak ambil peluang untuk balas kejahatan mereka, tetapi Nabi Yusuf doakan keampunan untuk mereka. Ya, ini kita panggil safhul jamil, safhun jamil, iaitu keampunan yang cukup indah,
bukan sekadar mengampunkan, tetapi doakan keampunan untuk orang yang buat jahat kepada dia. So, apa jawapan Nabi Yusuf? Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kamu, ketelanjuran kamu. Nabi Yusuf maafkan jenayah yang mereka telah buat terhadap Nabi Yusuf. Buang Nabi Yusuf, biarkan Nabi Yusuf berseorangan, yang mana mereka sendiri mengakui perbuatan mereka itu di hadapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa huwa arhamur rahimin, dan Nabi Yusuf memberi motivasi kepada mereka, mintalah ampun kepada Allah kerana Allah itu arhamur rahimin, iaitu maha pemurah di kalangan orang-orang yang permurah. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dan Allah taala yatafaddal 'ala at-ta'ib, sentiasa mengutamakan kepada orang-orang yang bertaubat, yang telah terlanjur di atas perbuatan mereka. Allah taala terima, Allah taala dengar segala luahan taubat dan juga isi hati mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, ayat yang terakhir, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Idhabu biqamisi, bawalah baju aku ini, bawalah baju aku ini. Baju apa itu? Baju yang mana Nabi Ibrahim pernah pakai baju tersebut ketika mana dicampakkan Nabi Ibrahim di dalam api. Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api memakai baju ni. Kemudian baju tersebut di tengkok ada collar lah, ada collar tengkok dia. Baju tadi ada collar di tengkok ni. Dan baju tersebut diwarisi oleh Nabi Ishaq, anak Nabi Ibrahim. Kemudian diberikan kepada anak Ishaq, iaitu Nabi Yaqub AS. Kemudian diberikan kepada anak Yaqub, iaitu Nabi Yusuf AS. Ini maknanya baju warisan daripada Nabi Ibrahim berpindah kepada Nabi Ishaq, berpindah kepada Nabi Yaqub, berpindah kepada Nabi Yusuf AS. Baju ini kamu bawa datang, kamu letakkan ke muka ayah aku, ya'ti basira, maka akan kembalilah penglihatannya yang buta. Mata yang buta tu celik kembali. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, kamu bawa datang aku dengan keluarga kamu semua, bawa datang jumpa aku. Bawa semua keluarga kamu, bukan sekadar kamu, ayah aku, isteri ayah aku, iaitu ibu tiri dia, dan juga isteri-isteri kamu semua, zuriat-zuriat anak-anak kamu semua, hamba-hamba kamu semua bawa sekali, macam kenduri kesyukuran, bawa semua sekali, kita berjumpa di Mesir ini. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah munasabah kesinambungan ayat 88 sehingga 93 dengan ayat sebelum ini? Sebenarnya ada kesinambungan dengan ayat sebelum ini, iaitu Nabi Yaqub apabila dia berkata kepada anak dia pada ayat ke-87 sebelum ini, dia kata apa? Idhabu ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Apa dia? Nabi Yaqub kata kepada anak-anak dia, kamu pergilah ke Mesir untuk kali ketiga. Kamu cari betul-betul Nabi Yusuf dan juga adiknya Binyamin. Mereka terima nasihat ini daripada ayah mereka. Walaupun dari segi logiknya, untuk mencari orang yang hilang dengan pada ketika itu zaman yang terhad, zaman yang teknologi yang terhad, tidak pada zaman sekarang. Macam-macam kita boleh kenal dengan cara handsetnya. Dengan apa juga cara zaman sekarang ni berbeza dengan zaman dahulu. Nak mengenali atau mengenal pasti di manakah sesebuah location orang tersebut yang hilang, bukan satu perkara yang mudah. Tapi mereka terima juga
Sebab ayah mereka taat kepada ayah ni satu kebaikan. Ada hikmah di sebaliknya. Mereka taat juga. Ayah mereka kata, kamu pergi Mesir sekali lagi, cari Yusuf dan juga Binyamin. Mereka pun turutlah perintah ayah mereka ini, pergi ke Mesir untuk kali yang ketiga. Mereka cari Nabi Yusuf, mereka cari Binyamin. Ayah mereka pesan, wala tayasu min rauhillah, jangan berputus asa dalam menjejaki Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Mereka cari bersungguh-sungguh dalam perasaan pengharapan yang begitu besar. Mereka mengharapkan mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Falamma iltaqaw ma'a Yusuf al-Aziz, bila mana mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, raja Mesir pada ketika itu, waraqqa qalbuhu listi'tafihim, maka telah luluh hati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kerana berasa sungguh kesian terhadap adik-beradiknya yang datang kerana mengadukan keadaan keluarga mereka yang begitu susah, yang begitu lapar atas musibah ataupun ujian kemarau yang berpanjangan. Arrafahum binafsih, pada ketika itulah Nabi Yusuf AS mengambil peluang untuk mengenalkan diri dia kepada adik-beradik dia. Watammal ijtima', maka berkumpullah semua adik-beradiknya 12 orang tersebut. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kronologi yang kita bacakan pada ayat ke-88 sampai ayat ke-93 ini, secara ringkasnya. Apabila mereka pergi ke Mesir untuk kali yang ketiga, mereka masuk Mesir, mereka berjumpa Nabi Yusuf AS, raja Mesir. Mereka mengadu, mereka mengadu tentang situasi keadaan mereka yang begitu susah, yang diuji dengan ujian yang begitu berat, dan mereka minta empati daripada Nabi Yusuf AS, dan mereka mengadu kepada Nabi Yusuf. Mereka mengadu kepada Nabi Yusuf keadaan mereka, sehingga pada keadaan mereka yang terhimpit, yang makanan yang sedikit, harta yang sedikit, sehingga aduan mereka ini mencairkan hati, meluluhkan hati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, ya ayyuhal aziz, dalam keadaan mereka berintih, wahai raja, wa kana abuhum yara anna hadzal aziz huwa Yusuf. Mereka berkata, wahai raja Mesir, ayah mereka ini, ayah mereka berpandangan raja Mesir ini adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, wahai raja Mesir, sesungguhnya menimpa kepada kami dan juga keluarga kami kemarau yang berpanjangan, makanan yang begitu sedikit, dan hanya kami mampu bawa pun adalah barang-barangan tukaran. Kami beri barang-barang yang buruk, yang terpakai ini, kami mengharapkan kamu berikan kepada kami makanan. Wa huwa saman qalil, kalau ikutkan barangan yang kami berikan kepada kamu sebagai tukaran ini, barangan yang terlampau sedikit dan tak ada nilai. Kalau jual di pasaran pun memang tak laku. Jadi kami minta jasa baik kamu, fa'aufilanal kaila wa tasaddaq alaina, sedekahlah kepada kami dengan ihsan kamu, wahai raja Mesir, dan terimalah barang-barangan yang tak seberapa nilai ini. Wa tasamah fiha ba'da an tataghadha an qillatiha, pejamlah mata terhadap barang-barang yang tak ada nilai ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan balas, tak akan mensia-siakan orang-orang yang berbuat sedekah. Allah Taala akan ganti balik apa yang diberi, apa yang disedekahkan kepada kami. Tujuan objektif daripada perkataan ini adalah untuk merendahkan diri mereka dan nak merendahkan diri mereka dan nak memberitahu mereka tak ada apa-apa. Dan mereka mengharap bantuan sepenuhnya kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, iaitu kepada raja Mesir pada ketika itu. Dan pada ketika itu juga hati Nabi Yusuf tiba-tiba menjadi lembut dan menzahirkan
dirinya yang sebenar, iaitu dialah Yusuf alaihissalatu wassalam, dan dia memberitahu kepada semua adik-beradiknya, iaitu dialah Yusuf alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya mereka telah berjaya. Apa yang berjaya? Adik-beradik Nabi Yusuf berjaya untuk mendapat simpati daripada Raja Mesir. Dan Nabi Yusuf telah menyahut seruan mereka. Dan juga Nabi Yusuf menyatakan, mengambil peluang ini dengan bertanya kepada mereka tentang keburukan perbuatan mereka sebelum ini. Nabi Yusuf kata, ada tak kamu mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi, kemudian kamu telah pisahkan Yusuf dengan Binyamin, kemudian kamu telah dedahkan Nabi Yusuf ini kepada perkara-perkara yang bahaya yang boleh bawa kepada kematian. Bagaimana muamalat kamu dengan Binyamin, dengan muamalat yang begitu keras? Kamu pisahkan antara Yusuf dengan Binyamin. Pada ketika itu kemungkinan kamu adalah orang yang jahil, yang tak tahu akibat buruk terhadap perbuatan kamu ini. Kamu juga derhaka kepada kedua bapa kamu. Kamu juga telah memutuskan silaturahim. Sehingga kan sebahagian ulama salaf menyatakan, kullu man 'asallah fahuwa jahil. Setiap orang derhaka kepada Allah, dia dianggap jahil. Sebab itu dalam ayat Quran yang lain disebutkan, summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah. Kemudian sesungguhnya Tuhan kamu terhadap orang yang melakukan kebaikan, melakukan kejahatan bijahalah, adalah jahil. Orang yang melakukan keburukan, kejahatan, melakukan maksiat dianggap jahil. Jahil ni mana tak tahu keburukan yang mereka dapat. Mereka tak tahu terhadap natijah keburukan perbuatan mereka. Seolah-olah pertanyaan Nabi Yusuf kepada adik-beradik je ni ada satu pertanyaan yang mengetuk hati mereka. Sebab Nabi Yusuf nak ceritakan, pertanyaan Nabi Yusuf ni nak bagi tahu kepada mereka, begitu besar perbuatan kamu ni, begitu buruk natijah ataupun kesan daripada perbuatan buruk kamu kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Bukanlah untuk mencela mereka, tapi untuk menjinakkan hati mereka, melembutkan hati mereka, dan juga untuk menerangkan kepada mereka pintu taubat masih terbuka. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut itu perbuatan zaman dahulu. Waktu itu kamu jahil, sekarang hendaklah kamu bertaubat. Kamu bertaubat seperti mana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu ini, ma gharraka bi rabbikal karim, buat satu perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah satu tazkir, peringatan terhadap dosa-dosa mereka. Ini juga sebagai satu muqaddimah. Kalau kita lihat, Nabi Yusuf seolah-olah tahu, Raja Mesir tahu semua perkara yang berlaku sebelum ini. Itu sebagai satu muqaddimah, pendahuluan, nak bagi tahu dialah Yusuf yang mengetahui segala peristiwa-peristiwa sebelum ini. Bukan untuk mencela, bukan untuk menghina, tetapi sebagai satu peringatan kepada mereka. Nabi Yusuf menyembunyikan kepada mereka diri dia. Pada kali yang pertama, mereka datang jumpa, minta makanan kepada Raja Mesir. Pada kali yang kedua, Nabi Yusuf tak bagi tahu dia siapa. Pada kali yang ketiga ini, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah, maka pada ketika itu Nabi Yusuf telah beritahu kepada mereka, akulah sebenarnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kami wahyukan kepada kamu, wahai Yusuf, latunabbi'annahum, benar-benar kamu akan memberitahu kepada mereka, bi amrihim,
dengan urusan mereka yang mereka pernah buat jahat kepada kamu, wahai Yusuf. Hadza, perkara jahat ini iaitu mereka buang kamu dalam perigi. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak mengetahui. Kemudian mereka telah mengambil kesempatan, mengambil peluang atas tazkirah ringkas, peringatan yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka. Mereka mengambil peluang untuk bertanya, wa tasa'ul al-arif al-khabir bi ahwalihim, untuk bertanya mengenai dengan siapakah Raja Mesir ini sebenarnya, yang mengetahui selok-belok satu persatu cerita-cerita yang kami pernah lakukan kepada Yusuf. Mereka bertanya dengan satu soalan yang sungguh pelik. Soalan yang begitu yang pelik, dan mereka mengakui dan mensabitkan apa yang diceritakan Yusuf itu adalah benar. Maka mereka bertanya, a innaka la anta Yusuf, adakah benar kamu Yusuf? Dua kali ditakkan taukid, iaitu pertama sesungguhnya, yang kedua adalah lam berbaris atas, bermakna benar-benarkah kamu ini Yusuf? Ini pertanyaan ini sebenarnya untuk menambahkan keyakinan mereka, sebab mereka masih ragu-ragu benar ini Yusuf ataupun tidak. Sebab sebelum ni mereka dah jumpa dua kali, tapi mereka tak kenal itu adalah Yusuf. Mereka tak kenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka, tapi disembunyikan. Begitu kuat kentalnya Nabi Yusuf alaihissalam, dua kali bertemu dengan adik-beradik dia, tak buka pun cerita tentang diri dia. Kali yang ketiga, maka Nabi Yusuf buka cerita tentang diri dia. Dan Nabi Yusuf menjelaskan, wa tawassamu annahu Yusuf, menjelaskan dan mensabitkan dialah Yusuf. Ibnu Abbas menyatakan, adik-beradik Nabi Yusuf mereka tak kenal Yusuf, kerana Yusuf ini di kepalanya ada satu mahkota raja. Bila mana Nabi Yusuf alaihissalam tanggalkan mahkota tersebut, baru mereka kenal itulah Yusuf alaihissalam. Ataupun Nabi Yusuf ini ada tai lalat sebagai satu tanda itu adalah Yusuf, kerana ayah mereka Yaqub juga mempunyai tai lalat, tempat yang sama. Jadi bila mana ditanggalkan mahkota dia, baru kenal itulah Yusuf alaihissalatu wassalam. Qala ana Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, aku Yusuf yang dizalimi, yang mana kamu telah berniat jahat untuk aku, untuk melakukan perkara tak baik kepada aku. Aku dizalimi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada aku. Kamu nak melemahkan aku, tetapi Allah Taala memberi kekuatan kepada aku. Maka wasirtu ila ma taraun, maka sekarang ni kamu lihat apa yang aku atas berkat kesabaran, kezaliman yang kamu lakukan kepada aku, Allah Taala angkat darjat aku seperti mana sekarang ini. Dan ini adalah saudara aku Binyamin, yang mana kamu niat satu ketika dahulu, niat jahat kamu untuk pisahkan aku dengan Binyamin, tetapi Allah Ta'ala telah satukan aku pada hari ini. Maksud daripada ayat ini nak menyatakan kana mazluman kama kunt, iaitu aku ini sebenarnya orang yang dizalimi dahulunya, tetapi berkat kesabaran, ketakwaan yang ada dalam diri aku, maka Allah Ta'ala memberi nikmat kepada aku seperti mana kamu lihat sekarang ini. Kemudian innahu man yattaqi wa yasbir, sesungguhnya siapa yang bersabar, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian yang Allah Taala berikan kepada mereka, maka Allah Taala cukup untuk mereka. Allah Ta'ala cukup untuk mereka. Setiap ujian yang menimpa diri kita, cukuplah Allah untuk kita. Makna segala aduan, segala tempat mengadu kita, segala tempat untuk kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan doa kita, tidak akan mensia-siakan kesabaran, ketakwaan kita, amalan kita dalam bersabar menempuh ujian kehidupan ini. Ini juga satu penyaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi, Nabi Yusuf adalah orang yang bertakwa, orang yang bersabar, orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf di kalangan orang muttaqin, orang as-sabirin, orang muhsinin. Maka cukup 3 sifat ini, maka dialah mendapat nikmat, mendapat kurniaan yang khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala beri banyak nikmat kepada kamu, mengutamakan kamu. Mereka sendiri mengiktiraf nikmat, kurniaan, kebenaran yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala beri dia ilmu, Allah Ta'ala beri dia sifat hilim, iaitu sifat lemah lembut. Allah Ta'ala beri dia akhlak yang baik. Allah Ta'ala beri dia keluasan rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada dia kerajaan. Allah Ta'ala berikan kepada dia kenabian. Dan mereka mengakui semua nikmat-nikmat ini diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, walaupun satu ketika dahulu mereka telah memburukkan, menjatuhkan, menghina Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan mereka telah mengakui bahawasanya mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membuat kesalahan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Selepas mana mereka minta keuzuran, mereka minta kepada Nabi Yusuf, minta maaf di atas kesalahan mereka. Maka Nabi Yusuf kata, hari ini bukanlah hari celaan bagi kamu, bukanlah aku nak mengancam, nak memburukkan kamu, tidak. Seperti itu juga hari-hari sebelum ini pun aku tak menghina kamu. Kemudian ditambah dengan doa keampunan untuk mereka, wa huwa arhamur rahimin. Semua kita mengadulah kepada Allah kerana pintu taubat itu terbuka luas. Ini sebenarnya nak mengajar kepada kita dalam kehidupan ini. Orang buat jahat kepada kita, kita doa kebaikan untuk dia. Kita bersabar, doa kebaikan untuk kita. Doa kebaikan untuk orang yang buat jahat kepada kita. Naik kenderaan, orang tak bagi signal, corner, jadi rasa nak marah. Kita doa keampunan untuk semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada dia, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Maka sebenarnya doa yang kita lakukan, doa yang kita buat, yang kita doakan untuk orang lain, malaikat doa juga untuk kita sebenarnya. Walaka bimisli, untuk kamu seperti itu juga. Jadi tidak rugi kita doakan orang yang buat kesalahan kepada kita. Sebenarnya malaikat pun akan mengaminkan doa kebaikan untuk diri kita. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.